Selamat pagi, salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya ialah Erwin Cicung dan saya dari kelas BM3 SJKC. Akan membentangkan tentang subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu BMMB 1074, yaitu pentaksiran berterusan, dengan arahan pelaksana tugas ialah perlu memilih dua tokoh yang melintas zaman, yaitu tokoh zaman pra-merdeka dan pasca merdeka. Baiklah, di sini saya telah mengkaji dua tokoh dan kita akan mulakan dengan pendahuluan. Baiklah, saya akan memperkenalkan bahasa Melayu dulu, karena jika kita tidak mengetahui apa itu bahasa Melayu, kita juga sukar untuk mengetahui apakah sejarah-sejarahnya pada masa dahulu. Baiklah, bahasa Melayu merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan istimewa di rantau ini. Ia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi merupakan bahasa tamadun dan bahasa budaya serta bahasa pejuang bangsa. Sejak dahulu, bahasa Melayu telah memainkan peranan besar dalam sistem pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan penyebaran agama di Nusantara. Dan ini ialah pengenalan asas tentang bahasa Melayu. Seterusnya, namun kedudukan bahasa Melayu yang kukuh ini tidak muncul secara tiba-tiba. Bahasa Melayu ini dia tidak muncul secara tiba-tiba. Ianya hasil daripada usaha gigi para tokoh ilmuwan, penulis, dan pejuang bahasa yang berjuang tanpa pengenalan penat lelah untuk mengangkat martabatnya. Jadi terdapat banyak tokoh-tokoh yang mengembangkan bahasa Melayu ini pada masa dahulu hinggalah pada masa kini. Dan dua tokoh yang akan saya bincangkan hari ini merupakan lambang kepada dua zaman yang berbeza, yaitu pada zaman pra-merdeka dan juga pasca merdeka. Baiklah, mari kita lihat kepada tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama yaitu pada pra-merdeka, yaitu sebelum merdeka, yaitu Munshi Abdullah bin Abdul Qadir yang saya kaji bagi tokoh pra-merdeka pada tahun 1796 hingga 1854. Baiklah, yang kita akan kaji tokoh ini yang pertama latar belakangnya, kedua peranannya, dan ketiga pemikirannya. Baiklah, bagi latar belakang Munshi Abdullah bin Abdul Qadir pada 1796 hingga 1854, beliau dilahirkan di Melaka pada tahun 1796 dan beliau berketurunan campuran Arab India, yaitu Tamil Muslim. Beliau juga dikenali dengan gelaran Munshi karena beliau merupakan guru bahasa pada zaman tersebut. Seterusnya, berhikmat sebagai guru bahasa Melayu, penterjemah dan penulis kepada pegawai British, mubalik, dan pedagang barat. Beliau merupakan guru pada masa tersebut dan merupakan penulis kepada pegawai British, mubalik, dan juga pedagang-pedagang barat. Seterusnya, beliau hidup pada zaman kolonial awal penjajahan British. Munshir Abdurrah bin Abdul Qadir ini hidup semasa peperangan dahulu dan ia hidup pada zaman kolonial dan awal penjajahan British ketika bahasa Melayu masih terhad penggunaannya. Masa itu bahasa Melayu masih kurang lagi digunakan dan kepada sastra tradisional dan perdagangan. Dan beliau juga dikenali sebagai Bapak Kesusastraan Bahasa Melayu modern karena usahanya memperbaharui gaya penulisan bahasa Melayu daripada bentuk tradisional kepada bentuk modern. Beliau ini telah banyak buat sesuatu yang mengubah dari bentuk tradisional kepada bentuk modern. Seterusnya kita lihat bagi peranan Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, beliau memodernkan gaya penulisan Melayu, yaitu sebelum munculnya Munshi Abdullah, banyak karya Melayu bersifat hikayat, yaitu berunsur legenda dan mitos. Beliau menulis karya yang menggambarkan pengalaman sebenar. Jadi Munshi Abdullah ini dia tidak menulis karya-karyanya secara legenda atau mitos, tetapi beliau menulisnya menggunakan pengalaman sebenar, seperti Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan, dan Kisah Pelayaran Abdullah ke Melaka. Buku-buku ini ditulis oleh dirinya sendiri dan merupakan pengalaman pribadi beliau. Dan gaya penulisannya bersifat jujur, tidak menipu, kritikal, dan mendidik masyarakat agar berpikir secara rasional. Melalui karya-karyanya, beliau mengubah persepsi bahwa bahasa Melayu hanya sesuai untuk sastra tradisional kepada bahasa yang juga mampu menyampaikan ilmu dan fakta. Baiklah, yang kedua pula peranan Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu, yaitu beliau telah menjadi guru dan penyebar bahasa Melayu. Sebagai seorang munshi ataupun guru bahasa, beliau mengajar bahasa Melayu kepada pegawai-pegawai British. Beliau ini hidup semasa penjajahan British
Dan beliau juga merupakan guru kepada pegawai-pegawai British membagi Kristen seperti Stamford Raffles, J.T. Thompson, dan W.G. Sherbert. Beliau telah mengajar mereka menggunakan bahasa Melayu. Melalui interaksi ini, beliau turut membantu memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia barat. Beliau ini telah mengajarkan kepada mereka dan sekaligus menyebarkan bahasa-bahasa Melayu kepada mereka juga. Baiklah, seterusnya, usaha ini penting karena membuka ruang untuk bahasa Melayu dikaji dan dihargai sebagai bahasa yang mempunyai sistem linguistik tersendiri. Usaha beliau ini menjadi seorang guru untuk mengajar para pegawai-pegawai British ini agar bahasa ini menjadi lebih diangkat dan lebih dihargai dalam masa tersebut. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, pembinaan sistem bahasa dan tata bahasa. Munshi Abdullah menyadari kepentingan sistem ejaan dan tata bahasa yang konsisten. Munshi Abdullah ini dia faham ataupun ambil peduli dengan bahasa Melayu yang konsisten ini atau kepentingannya. Jadi beliau berusaha untuk menulis dengan struktur bahasa yang kemas, memperkenalkan penggunaan tanda baca dan gaya bahasa yang lebih tersusun. Beliau ini telah mengubah jadi penulisan itu menjadi lebih tersusun, kemas, dan mempunyai banyak tanda baca yang baik. Dan ini merupakan langkah awal pembakuan bahasa Melayu. Karena sebelum ini bahasa Melayu itu tidak terlalu baku, sehinggalah beliau ini sendiri menyusunnya menjadi lebih baik, sehingga kan pembakuan bahasa Melayu itu mulai diteruskan oleh tokoh-tokoh linguistik selepas kemerdekaan, disebabkan oleh Munshi Abdullah ini. Seterusnya yang keempat, penyampai nilai dan kesadaran sosial. Baiklah, dalam karya-karyanya, Munshi Abdullah bukan sekadar menulis cerita, tetapi menyampaikan mesej sosial dan pendidikan. Munshi Abdullah ini dia menulis sesuatu karya atau buku tidak hanya setakat ingin menulis sahaja, melainkan beliau juga menegur sikap malas, taksut, adat lapuk, dan kejahilan dalam kalangan masyarakat Melayu. Seperti contoh bukunya tersebut, Hikayat Abdullah pada 1840-an. Teguran ini bertujuan bukan untuk menghina orang-orang yang membaca buku tersebut, tetapi untuk mengajak bangsanya, yaitu bangsa Melayu, daripada keluar daripada kejumudan, yaitu lebih dikenali sebagai ketidakmajuan ataupun ketidakmajuan dari segi pemikiran bangsa-bangsa pada masa tersebut. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada pemikiran Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, Munshi Abdullah berpendapat bahwa kemajuan sesuatu bangsa bergantung kepada kemajuan bahasanya. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahwa Munshi Abdullah ini baginya kunci penyebaran ilmu dan asas pembinaan tamadun ialah bahasa. Dan beliau menolak tanggapan bahwa bahasa Melayu hanya sesuai untuk karya sastra tradisional. Maksudnya beliau tidak setuju bahwa bahasa Melayu itu hanya digunakan kepada sastra tradisional saja. Sebaliknya, beliau menegaskan bahwa ianya perlu dijadikan bahasa ilmu dan pendidikan. Seterusnya, melalui karyanya seperti Hikayat Abdullah, seperti yang telah ditunjukkan tadi, buku tersebut, Hikayat Abdullah, 1840-an, beliau memperlihatkan bahasa Melayu yang rasional, tersusun, dan berpaksikan reality, bukan mitos atau dongeng. Maksudnya beliau menulis ini bukan hanya dongeng ataupun sekadar pemikiran-pemikiran yang halusinasi, tetapi benar yang pernah terjadi dan pengalaman beliau sendiri. Baiklah, seterusnya bagi pemikiran kedua, yaitu Munshi Abdullah menekankan pemikiran rasional dan logik dalam penulisan. Maksudnya beliau ini hanya menekankan kelogikan dan rasional dalam menulis dan bukan hanya sekadar legenda maupun mitos. Bagi beliau, bahasa harus mencerminkan akal pikiran. Karena jika tidak digunakan menggunakan akal pikiran, ianya akan menjadi hancur dan berkecelaru. Dan yang waras dan berdasarkan pengalaman sebenar, barulah bahasa Melayu ini menjadi lebih matang dan hebat. Seterusnya beliau menolak unsur tahyul dan kepercayaan karut dalam karya lama. Seperti ada buku-buku lama-lama yang telah bercerita atau menunjukkan tentang karya-karya yang mitos atau tidak wujud atau tidak benar. Dan sebaliknya, beliau memperkenalkan gaya bahasa modern yang berasaskan fakta dan pemerhatian. Beliau ini sendiri mengambil pengalaman tentang sesuatu benda itu dan menerapkannya dalam kehidupan. Seterusnya beliau menulis berdasarkan apa yang telah dilalui oleh beliau. Dan hal ini
telah membuka jalan kepada perkembangan kesusastraan Melayu modern pada masa dahulu sebelum merdeka. Seterusnya, Munshi Abdullah melihat bangsa sebagai alat pendidikan dan kemajuan sosial. Munshi Abdullah ini dia melihat bahasa Melayu ini sebagai alat pendidikan yang boleh kita jadikan sebagai pendidikan atau ilmu dan kepada kemajuan sosial diri kita sendiri maupun benda-benda yang lain. Yaitu beliau berpendapat masyarakat Melayu hanya akan maju jika mereka rajin membaca dan berpikir secara kritikal. Ya, secara logiknya, jika seseorang rajin membaca, berpikiran kritikal, ataupun menuntut ilmu, bahasa, ataupun apa saja, beliau akan mudah atau akan lebih maju dari segi pemikiran. Oleh itu, beliau menulis dalam bahasa yang mudah difahami, supaya ilmu dapat disebarkan kepada semua golongan. Maksudnya beliau menulis karyanya itu dengan bahasa yang mudah, dan agar mudah untuk difahami oleh pembaca-pembaca pada zaman tersebut. Melalui pengajaran dan penulisannya, beliau membuktikan bahwa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu sejagat. Maksudnya melalui apa yang telah diajarkan oleh tokoh ini, Munshi Abdullah, dia telah membuktikan bahwa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu yang sejagat. Pemikiran Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu, Munshi Abdullah menegaskan bahwa bahasa Melayu ialah lambang identiti dan maruah bangsa. Walaupun banyak bergaul dengan orang Barat, walaupun Munshi Abdullah ini dia kan bersama dengan orang British pada masa dahulu dan dia banyak bergaul dengan orang-orang Barat. Beliau tetap mempertahankan nilai dan keindahan bahasa Melayu serta menyuruh masyarakat supaya berbangga menggunakannya. Maksudnya pada zaman dahulu beliau tinggal bersama dengan British, sedangkan British itu kebanyakannya menggunakan bahasa Inggris. Tetapi beliau tidak terpengaruh sama sekali dengan bahasa Inggris tersebut, melainkan beliau lebih menekankan atau mempertahankan nilai bahasa Melayu, sekaligus juga menyuruh masyarakat supaya berbangga menggunakannya. Pemikirannya jelas bahwa bahasa perlu dipelihara dan dimartabatkan agar menjadi asas perpaduan dan kemajuan bangsa. Dan secara kesimpulan bagi pemikiran Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu ini ialah secara keseluruhan, Munshi Abdullah merupakan tokoh reformis bahasa yang melihat bahasa Melayu sebagai asas kemajuan ilmu, moral, identiti bangsa. Seterusnya, pemikirannya juga telah membuka jalan kepada pembentukan bahasa Melayu modern menjadi inspirasi kepada tokoh bahasa selepasnya. Oleh hal yang demikian, beliau layak digelar sebagai Bapak Kesusastraan Melayu modern karena jasanya memperbaharui pemikiran dan peranan bahasa Melayu dalam masyarakat. Inilah kesimpulan bagi pemikiran Munshi Abdullah. Baiklah, seterusnya setelah kita telah kaji bagi tokoh pra-merdeka ini, kita akan lihat pula bagi tokoh kedua yang telah saya kaji, yaitu tokoh pasca merdeka. Tokoh yang telah saya kaji ialah Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar. Baiklah, kita akan kaji yang pertama latar belakang, peranan, dan pemikiran. Sama saja seperti Munshi Abdullah. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada latar belakang Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar. Pertama-tama, Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar ini dilahirkan pada 5 Maret 1940 di Jitra, yaitu di Kedah. Beliau merupakan tokoh linguistik wanita terkemuka Malaysia dan wanita pertama yang bergelar profesor dalam bidang bahasa Melayu. Beliau juga pakar meliputi linguistik Melayu, ideologi, perancangan bahasa, dan tata bahasa modern. Beliau banyak mengkaji struktur dan penggunaan bahasa Melayu dari sudut ilmiah. Seterusnya, beliau mendapat pendidikan awal di Kedah, melanjutkan pengajian ke Universiti Malaya, UM, dalam bidang bahasa Melayu dan linguistik. Beliau memperoleh ijazah doktor falsafah, yaitu PhD, di universiti yang sama, menjadikannya antara sarjana terawal dalam bidang tersebut. Maksudnya, Asma Haji Omar ini, Dr. Asma Haji Omar ini merupakan orang pertama yang memperoleh ijazah doktor falsafah di universiti yang sama, yang menjadikan beliau ialah wanita terawal dalam bidang linguistik tersebut. Seterusnya, Asma Haji Omar memulakan kerjanya sebagai pensyarah. Asma Haji Omar ini merupakan pensyarah di Universiti Malaya dan kemudiannya menjadi seorang profesor serta dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik. Beliau juga pernah mengetuai Institut Bahasa Melayu dan aktif dalam penyelidikan bahasa di peringkat-peringkat antarabangsa. Antara karya penting beliau termasuk Nahu Melayu Muktir,
Muktahir, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu, dan Ensiklopedia Bahasa Melayu. Karya-karya ini menjadi rujukan utama dalam bidang linguistik. Maksudnya karya-karya beliau ini merupakan salah satu rujukan yang utama dalam bidang-bidang linguistik. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke peranan Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, peranan yang pertama, dalam bidang akademik. Beliau memainkan peranan yang sangat besar dalam bidang akademik, yaitu karena beliau sebagai pendidik dan sarjana linguistik Melayu di peringkat university. Beliau membimbing ramai pelajar dalam bidang bahasa dan linguistik sekaligus, melahirkan generasi baru cendekiawan bahasa Melayu. Maksudnya di sini beliau telah membimbing ramai pelajar karena beliau merupakan pensyarah dan telah mendidik para cendekiawan tersebut bahasa Melayu dan menjadikan ramai daripada mereka mampu menggunakan bahasa Melayu dengan fasih. Seterusnya, sebagai profesor dan dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik University Malaya, beliau memperkukuh kurikulum linguistik Melayu agar sejajar dengan keperluan pendidikan modern. Seterusnya, peranan dalam pembangunan tata bahasa dan linguistik. Beliau merupakan tokoh utama dalam penyusunan dan pembaharuan tata bahasa Melayu modern, yaitu melalui karyanya seperti Nahu Melayu Muktahir. Beliau memperkenalkan pendekatan saintifik terhadap analisis struktur bahasa Melayu. Kajian beliau membantu memperjelas sistem fonologi, morfologi, sintaksis bahasa Melayu, serta menjadikan asas rujukan dalam pendidikan dan penyelidikan linguistik. Baiklah, kita akan beralih seterusnya ke slide seterusnya. Berkenaan dengan yang ketiga, peranan dalam perancangan dan dasar bahasa kebangsaan. Beliau ini banyak terlibat secara aktif dalam pembangunan dasar bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Beliau memberikan pandangan pakar kepada kerajaan dan institusi seperti Dewan Bahasa dan Pusaka. Seperti kita tahu pada masa kini, Dewan Bahasa dan Pusaka merupakan salah satu rujukan yang sangat baik bagi merujuk bahasa Melayu kini. Seterusnya, dalam usaha menstandarkan ejaan, istilah, dan tata bahasa. Usaha ini telah menjadikan bahasa Melayu dapat digunakan secara seragam dalam pentadbiran, pendidikan, komunikasi, dan yang rasmi. Komunikasi rasmi. Baiklah, seterusnya yang keempat, peranan dalam memperluas bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Baiklah, yang pertama, beliau turut berperanan dalam mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui seminar penulisan dan kerjasama akademik dengan universiti luar negara. Asma Haji Omar ini, Dr. Asma Haji Omar ini, beliau telah bersama-sama dengan universiti luar negara karena beliau telah melakukan seminar penulisan di luar negara yang menyebabkan beliau telah memperluas bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Hasilnya, bahasa Melayu semakin dikenali sebagai salah satu bahasa utama di rantau Asia Tenggara. Maksudnya di sini bahasa Melayu kini bukan hanya ada di Malaysia saja ataupun tempat-tempat lain, melainkan bahasa Melayu ini juga telah tersebar di seluruh rantau Asia Tenggara akibat daripada beliau juga. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada yang kelima, peranan dalam menghasilkan karya ilmiah dan dokumentasi bahasa. Beliau menghasilkan banyak karya ilmiah, ensiklopedia, dan buku rujukan yang memperkukuh bidang linguistik Melayu. Antara buku tersebut ialah Ensiklopedia Bahasa Melayu, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Karya beliau bukan saja menyumbang kepada ilmu bahasa, tapi turut memperlihatkan hubungan antara bahasa, budaya, dan pemikiran bangsa-bangsa Melayu melalui buku-bukunya tersebut, melalui karya-karyanya tersebut. Seterusnya, peranan dalam memperkukuh jati diri bangsa melalui bahasa. Baiklah, beliau menegaskan bahwa bahasa merupakan cerminan identiti dan pemikiran bangsa. Maksudnya, bahasa ini merupakan identiti bagi sesuatu bangsa tersebut. Oleh itu, beliau berusaha mendidik masyarakat agar menghargai menggunakan bahasa Melayu dengan betul karena kemerosotan bahasa dianggap sebagai kemerosotan nilai bangsa. Maksudnya, bahasa ini merupakan salah satu tonggak bagi bangsa. Jadi, jika bahasa ini hancur ataupun tidak digunakan dengan baik, maka merosotlah juga nilai bangsa tersebut. Baiklah, kita akan lihat juga seterusnya. Antara karya Asma Haji Omar ini adalah buku-buku beliau. Yang pertama ada Ensiklopedia Bahasa Melayu, yang kedua Nahu Melayu Muktahir, dan yang ketiga Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Ini adalah buku-buku yang contoh-contoh buku yang telah dihasilkan oleh beliau sendiri.
Baiklah, kita akan beralih kepada pemikiran Asma Haji Omar pula dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, pemikiran tentang bahasa sebagai lambang jati diri bangsa. Maksudnya di sini beliau menegaskan bahwa bahasa ini adalah teras kepada pembentukan jati diri bangsa dan negara. Beliau menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya bergantung pada pembangunan ekonomi semata-mata atau pembangunan apa-apa saja, tetapi juga bahasa ini juga merupakan salah satu tonggak yang boleh memajukan bangsa tersebut. Seterusnya, menurutnya apabila bahasa Melayu diperkasah, maruah bangsa juga akan terpelihara. Seterusnya yang kedua, pemikiran tentang hubungan bahasa dan pemikiran. Baiklah. Dalam karyanya seperti Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu, beliau menegaskan bahwa bahasa mencerminkan cara fikir masyarakat Melayu. Maksudnya cara penggunaan bahasa ini merupakan cara pemikiran masyarakat Melayu. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, bukan sekadar alat untuk berkomunikasi antara yang lain, tetapi juga menggambarkan nilai, pandangan hidup, dan falsafah bangsa. Oleh itu, usaha memartabatkan bahasa Melayu turut bermakna untuk mengenalkan warisan pemikiran Melayu itu sendiri. Maksudnya sesuatu usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu ini sangat penting karena ianya akan mengekalkan pemikiran masyarakat Melayu itu sendiri. Seterusnya yang ketiga, pemikiran tentang kepentingan pengajaran bahasa yang mantap. Baiklah, Profesor Asma ini menegaskan bahwa pendidikan bahasa Melayu harus berpaksikan pemahaman linguistik yang kukuh, bukan sekadar hafalan tata bahasa. Maksudnya apabila kita ingin mengaji tentang bahasa Melayu atau belajar tentang bahasa Melayu, kita bukan hanya menghafal tata bahasa, melainkan kita harus paham tentang linguistik. Seterusnya, guru bahasa Melayu ya perlu memahami struktur dan fungsi bahasa secara mendalam supaya dapat mengajar dengan lebih berkesan. Menurut pandangan Profesor Asma, guru bahasa Melayu bukan hanya perlu tahu tentang bahasa, tetapi juga perlu paham dan tahu fungsi serta strukturnya supaya dapat mengajar dengan lebih berkesan. Dengan itu generasi baru, generasi akan datang akan mudah ataupun akan dapat menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik dari segi lisan dan tulisan. Maksudnya lisan itu ialah secara bertutur dan tulisan itu secara penulisan. Baiklah, kita lihat pula yang keempat, pemikiran tentang kedudukan bahasa Melayu dalam era globalisasi. Beliau berpandangan bahwa bahasa Melayu perlu diperkasa sebagai bahasa ilmu dan komunikasi sejagat. Maksudnya di sini ialah Asma Haji Omar ini, beliau menegaskan bahwa bahasa Melayu perlu diperkasa atau perlu dititik beratkan sebagai bahasa ilmu dan komunikasi sejagat. Walaupun bahasa Inggris penting, karena bahasa Inggris merupakan bahasa keseluruhan, tetapi bahasa Melayu mesti terus digunakan agar menjadi bahasa utama di negara Malaysia agar tidak kehilangan fungsi dan martabatnya. Maksudnya kita haruslah menggunakan bahasa Melayu ini agar menjadi bahasa dan tidak lupus di telan zaman, seperti itu. Oleh itu, beliau menyuruh supaya bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam bidang sains, teknologi, ekonomi, dan undang-undang. Beliau di sini menegaskan agar bahasa Melayu ini digunakan dalam bidang sains, teknologi, ekonomi, dan juga undang-undang agar tidak, seperti yang telah saya katakan tadi, lupus di telan zaman. Seterusnya, pemikiran tentang pemeliharaan variasi dan warisan bangsa. Profesor Asma juga percaya bahwa bahasa Melayu perlu dikaji dalam berbagai dialek dan konteks budaya. Beliau menolak pandangan yang melihat dialek sebagai bentuk rendah. Maksudnya beliau menolak bahwa bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang rendah ataupun tidak tinggi berbanding bahasa Inggris. Sebaliknya menganggapnya sebagai kekayaan linguistik. Beliau menganggap bahasa Melayu ini sebagai suatu keuntungan atau kekayaan yang memperkaya khazanah bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kesimpulan bagi tokoh Asma Haji Omar ini. Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar ialah tokoh linguistik pasca merdeka karena beliau telah berhikmat selepas merdeka hinggalah kini. Dan banyak jasa telah beliau lakukan untuk memperkukuh dan memodernkan bahasa Melayu. Beliau menegaskan bahwa bahasa ialah teras jati diri dan pemikiran, serta perlu diperkasa melalui pendidikan, penyelidikan, dasar bahasa yang kukuh, dan sebagainya. Sumbangan beliau dalam akademik
dan karya ilmiah telah menjadikan bahasa Melayu bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan sehinggalah pada hari ini. Baiklah. Seterusnya, setelah kita telah kaji bagi tokoh pramerdeka yaitu Munshi Abdullah, dan kita juga telah kaji bagi tokoh pasca merdeka yaitu Datuk Dr. Asma Haji Omar, bagi peranan dan juga pemikirannya. Sekarang saya akan membandingkan peranan dan pemikiran Munshi Abdullah dan Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita akan lihat dari kedua-dua sudut mereka dan kita akan kaji. Yang pertama, Munshi Abdullah sebagai guru bahasa, penulis dan penterjemah pada zaman pramerdeka, manakala Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar berperan sebagai sarjana linguistik dan ahli akademik pada zaman pasca merdeka. Beliau ataupun kedua-dua ini merupakan penerus ataupun pendidik bahasa Melayu yang memperkukuhkan bahasa Melayu pada zaman pramerdeka dan pasca merdeka ini sendiri. Seterusnya, Munshi Abdullah memperkenalkan bahasa Melayu modern melalui penulisan sastra, khususnya dalam Hikayat Abdullah, sedangkan Asma Haji Omar memperkukuhkan bahasa Melayu melalui penyelidikan linguistik dan karya ilmiah seperti Nahu Melayu Muktair. Dan seterusnya, peranan Munshi lebih kepada pembangkitan kesadaran masyarakat Melayu tentang pentingnya ilmu dan kemajuan daripada kita lihat daripada buku-bukunya itu. Dan seterusnya, sedangkan peranan Asma lebih kepada penyusunan dasar dan perancangan bahasa kebangsaan agar bahasa Melayu terus menjadi bahasa utama negara. Seterusnya, Munshi Abdullah berjuang melalui penulisan dan pengajaran peringkat masyarakat, manakala Asma berjuang melalui bidang akademik, penyelidikan ilmiah yang melibatkan institusi rasmi seperti university dan DBP yaitu Dewan Bahasa dan Pusaka. Baiklah, seterusnya perbandingan lagi. Munshi Abdullah menekankan penggunaan bahasa sebagai alat pendidikan dan moral, manakala Asma menekankan penggunaan bahasa sebagai medium atau ilmu pembinaan tamadun bangsa. Munshi Abdullah lebih kepada pendidikan dan moral, manakala Asma Haji Omar menekankan pembinaan tamadun bangsa. Seterusnya, Munshi Abdullah percaya bahwa masyarakat Melayu perlu berani merubah dan menerima ilmu pengetahuan agar bahasa mereka mampu bersaing dengan bangsa lain, manakala Asma Haji pula percaya bahwa bahasa perlu dikaji, dirancang, disusun secara sistematik supaya ia mampu menampung keperluan pelbagai bidang, termasuk sains, teknologi, dan pendidikan modern. Seterusnya, pemikiran Munshi Abdullah bersifat reformis dan pembaharuan dengan menegaskan bahwa bahasa Melayu ialah alat untuk kemajuan dan pemodernan bahasa, manakala Asma Haji Omar pula bersifat ilmiah dan saintifik, menekankan bahwa bahasa Melayu ialah lambang jati diri bangsa dan mencerminkan cara fikir masyarakat Melayu. Dan seterusnya, pemikiran Munshi Abdullah lebih berorientasikan perubahan sikap masyarakat, maksudnya berubah daripada baik ke tidak baik kepada baik, manakala pemikiran Asma Haji Omar pula berorientasikan perkembangan ilmu bahasa dari semasa ke semasa dan perancangan dasar nasional. Dan ini ialah perbandingan bagi kedua-dua tokoh dari segi pemikiran dan juga peranan mereka masing-masing. Dan seterusnya kita akan lihat kepada kesimpulan keseluruhan. Kesimpulannya, Munshi Abdullah dan Asma Haji Omar merupakan dua tokoh besar yang memainkan peranan dalam dua zaman berbeza, yaitu zaman pramerdeka dan zaman pasca merdeka. Namun matlamat mereka sama, yaitu walaupun mereka berada dalam dua zaman yang berbeza, yaitu pramerdeka dan pasca merdeka, tetapi peran mereka sama, yaitu ingin memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa bangsa pada masa sebelum-sebelumnya ataupun pada masa kini dan sehinggalah selama-lamanya. Munshi Abdullah membawa pembaharuan bangsa dan pemikiran masyarakat Melayu pada abad ke-19, yaitu sebelum merdeka, manakala Asma Haji Omar memperkukuh ilmu linguistik dan kedudukan rasmi bahasa Melayu selepas kemerdekaan. Perbezaannya terletak pada pendekatan, yaitu Munshi Abdullah. Ini dia berjuang melalui penulisan dan pendidikan moral, manakala Asma Haji Omar berjuang melalui penyelidikan ilmiah, dasar pendidikan, dan perancangan bahasa kebangsaan. Namun,
Kedua-duanya mempunyai semangat yang sama, yaitu memastikan bahasa Melayu terus berdiri teguh, yaitu seperti kata pepatah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sebagai bahasa identiti, ilmu, dan warisan bangsa Malaysia dari dahulu hinggalah pada masa kini. Baiklah, seterusnya sekian dan terima kasih. Ini saja pembentangan daripada saya berkenaan dengan dua tokoh pramerdeka, yaitu Munshi Abdullah dan pasca merdeka Asma Haji Omar, mengenai perbezaan pemikiran dan juga peranan beliau. Sekian saja daripada saya Aaron Nong Cicung. Sekian dan terima kasih.